Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan ataupun meninggikan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi mendengar sedikit perkongsian. Yang mana pada hari ini saya akan berkongsikan satu tajuk, satu elemen daripada elemen yang merosakkan akad, iaitu judi. Sebelum ini kita telah sentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan riba. Jadi hari ini saya akan sentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan judi. Yang di mana judi ni bukan sahaja berlaku di tempat-tempat perjudian ataupun di tempat-tempat loteri seperti sport toto ataupun di kasino, tapi judi juga berkemungkinan besar boleh berlaku di dalam kehidupan seharian kita sekiranya kita tidak sedar atau cakna tentang judi. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan lalui dulu beberapa apakah itu definisi judi. Judi dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-maisir atau al-qimar. Okey, dalam Mu'jam Al-Wasit, judi disebut sebagai setiap permainan yang mengandungi pertaruhan dari kedua belah pihak. Dan kalau kita rujuk Kamus Dewan pun, Kamus Dewan mendefinisikan judi sebagai permainan dengan memakai wang dan lain-lain. Dia tak kisah wang ke apa-apa, asalkan benda itu menjadi taruhan. Jadi apa-apa yang menjadi pertaruhan sudah dikira sebagai judi. Jadi apakah ciri-ciri utama judi? Ciri-ciri judi yang pertama adalah apabila ada pertaruhan yang dikeluarkan oleh semua peserta. Jadi judi hanya dikira sekiranya semua peserta bertaruh dalam sesuatu permainan. Itu yang pertama. Dan pertaruhan itu dijadikan sebagai hadiah. Ini kita cerita dalam konteks permainan. Jadi pertaruhan oleh semua peserta dan pertaruhan itu menjadi hadiah, maka ia telah menepati salah satu dari ciri-ciri judi. Dan ciri-ciri yang kedua adalah setiap peserta tidak terlepas dari dua kebarangkalian. Yang pertama adalah sama ada peserta itu akan, contohnya dia dah bertaruh dan dia ada kemungkinan untuk untung dengan pertaruhan itu dan dia ada risiko untuk rugi. Jadi ini ciri yang kedua yang menyebabkan satu permainan itu terpalit dengan elemen judi. Dan pada hari ini boleh jadi kita tidak sedar yang sebenarnya judi sedang berjalan, tetapi kita menggunakan beberapa istilah seperti wang penyertaan ataupun yuran pertandingan dan sebagainya. Apa-apa istilah yang menepati elemen ataupun ciri-ciri judi tetap dikira sebagai judi. Jadi sebelum kita masuk dalam praktikalnya, suka untuk saya bawakan sedikit sebanyak dalil-dalil pengharaman Al-Quran. Jadi judi ada peringkatnya dalam pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-219 yang bermaksud
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi ini peringkat yang pertama apabila Allah menyatakan di dalam Al-Quran yang arak dan judi pada keduanya dosa besar dan pada masa yang sama ada beberapa manfaat. Tetapi dosa besar itu jauh lagi besar daripada manfaat yang ada pada arak dan judi. Menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari, meskipun terdapat manfaat daripada arak dan judi, namun pada keduanya dosa yang besar seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini kerana orang yang meminum arak akan merasa kelazatan yang diteguknya. Tapi akibat daripada itu dia akan mabuk dan boleh membawa kepada pertumpahan darah, memaki hamun, pergaduhan dan sebagainya. Begitu juga dengan judi. Judi ni adalah satu benda yang mengandungi keseronokan dan juga menjanjikan kekayaan secara pantas ataupun kekayaan yang tak pasti. Tapi judi juga boleh menjadi satu sebab berlakunya kezaliman. Ada satu pihak menzalimi pihak yang lain dan boleh jadi berlakunya pergaduhan. Jadi keburukannya di situ jauh lagi besar daripada keseronokan meminum arak dan berjudi. Jadi peringkat yang seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji, dan ianya dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi dalam ayat ini secara jelas kita sebagai orang yang beriman perlu menjauhi, mesti menjauhi arak dan judi. Tidak ada lagi disebut kebaikan di dalam arak dan judi, dan kita sebagai seorang yang beriman mesti sudaya upaya menjauhinya supaya kita tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Jadi dalam tafsir Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan jelas judi dalam ayat ini dihukumkan sebagai haram, dan segala jenis pertaruhan adalah perjudian. Walaupun kanak-kanak contohnya seperti melempar kacang, beliau menyebutkan, walaupun ianya seperti menggunakan permainan kanak-kanak, kita tak guna truk ke apa ke, kita hanya menggunakan permainan kanak-kanak, kita menggunakan kacang, tetapi sekiranya ada unsur perjudian, ia tetap dikira sebagai judi. Dan judi juga adalah perbuatan untuk mencari keuntungan tanpa bekerja atau berjual beli. Okey. Menurut Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, beliau juga mengatakan judi adalah mencari keuntungan tanpa menggunakan akal. Jadi untuk mencari keuntungan, seeloknya kita mencari dalam sumber yang halal. Kita bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan hasil, bukan dengan jalan judi, yakni jalan pantas tetapi mengandungi risiko sama ada kita akan untung ataupun akan rugi. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menyatakan orang yang berjudi ni dia akan ada perasaan ingin cuba menang. Bermakna kalau dia kalah, dia tetap akan berjudi. Jadi akan ada satu, kita kata, rasa addicted dengan judi. Jadi dia akan rasa nak menang sehingga menyebabkan dia kerugian dan terus kerugian. Dan malangnya kalaulah dia menyara sebuah keluarga dan keluarganya mungkin terabai dengan ketagihan berjudi itu, seterusnya merosakkan institusi keluarga. Dan Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan
mafsadah judi ni lebih besar daripada mafsadah riba. Keburukan judi lebih besar daripada keburukan riba. Kerana apa? Kerana judi ni yang pertama, ia memakan harta secara haram. Itu yang pertama. Judi menyebabkan seseorang itu memakan harta secara haram. Dan yang kedua, keburukannya adalah ianya adalah perkara yang lalai, yang haram, di mana ia menghalang daripada mengingati Allah, lalai daripada mengerjakan solat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh sebab itu diharamkan judi sebelum pengharaman riba. Jadi riba, seperti yang kita sedia maklum, riba adalah dosa yang sangat besar sehingga diberi ancaman neraka dan diberi ancaman perang oleh Allah dan Rasul. Tetapi keburukan yang ada pada judi jauh lagi besar daripada riba, kerana riba juga memakan harta secara haram. Tetapi riba tidaklah melalaikan, manakala judi adalah satu bentuk kelalaian menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Dan oleh sebab itu judi diharamkan terlebih dahulu berbanding riba, kerana keburukan yang lagi besar. Okey, itu dari sudut Al-Quran. Dari segi hadis pula, menurut hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atasku atau diharamkan arak dan judi. Jadi secara jelas Allah dan Rasul telah mengharamkan judi. Dan ada hadis yang lain berkaitan dengan judi juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, barang siapa yang berkata pada temannya, marilah kita berjudi, marilah kita bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Di dalam ayat ini Imam An-Nawawi mengatakan, ayat ini bermaksud sekiranya seseorang berkata marilah kita berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Bersedekah di sini bukanlah bersedekah dengan amount ataupun jumlah yang dia ingin taruhkan dengan yang taruhkan, tetapi bersedekahlah sebanyak mana mungkin untuk menghapuskan dosa kita kerana kita telah memberi ajakan ataupun isyarat untuk berjudi. Okey, seterusnya kita masuk dalam technicality dalam berjudi. Jadi hari ini kita akan fokus dalam konteks pertandingan. Jadi pertandingan ni adalah satu benda yang harus di dalam Islam. Tetapi menurut Yusuf Al-Qaradawi, setiap permainan yang bertujuan untuk berjudi dihukumkan sebagai haram. Jadi walaupun kita belum berjudi, tapi permainan itu dibuat bertujuan untuk judi, dia tetap haram. Dan seperti yang saya katakan tadi, asas dalam menentukan judi ataupun tidak adalah apabila pertandingan itu disertai oleh dua ataupun lebih peserta dan semua orang terlibat dalam mempertaruhkan harta. Okey, dalam pertandingan kita ada 4 bentuk. Kita disebabkan hadiah adalah antara elemen yang menyebabkan pertandingan itu menjadi judi. Jadi di sini ada 4, kita boleh kata, situasi. Okey, kita akan pergi satu persatu. Situasi yang pertama adalah apabila kita kata ada, contohnya ada 2 peserta dan dua-dua tidak memberikan apa-apa yuran penyertaan. So 2 orang peserta menyertai sesuatu pertandingan tanpa membayar yuran penyertaan, tetapi seseorang ataupun pihak yang ketiga sponsor pertandingan tersebut. Jadi disebabkan kedua-dua peserta tidak mempertaruhkan ataupun tidak membayar apa-apa untuk dijadikan hadiah, dan pada masa yang sama orang yang ketiga ataupun orang yang bukan peserta lah yang sponsor hadiah tu, menaja hadiah tu. Jadi dalam hal ini ia tidak dikira sebagai judi, kerana dia tidak cukup ciri yang pertama yang saya sebutkan, yang di mana semua peserta mesti bertaruh dan mesti bertaruh ataupun memberikan wang, dan wang itu dijadikan sebagai hadiah.
Jadi untuk situasi ini ia tidak dikira sebagai judi. Okey, dalam situasi yang kedua, apabila ada dua orang peserta dan peserta yang pertama memberikan ataupun membayar yuran penyertaan ataupun memberikan sesuatu untuk dijadikan sebagai hadiah, manakala peserta yang kedua tak bayar apa-apa, hanya sebelah pihak sahaja yang membayar. Jadi untuk situasi ini, menurut majoriti ulama, iaitu ulama Hanafi, Hambali dan Syafi'i, berpendapat bahawa perkara ini adalah dibenarkan kerana tiada unsur judi. Dan menurut Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, jika salah seorang mengatakan, jika aku kalah maka aku akan memberikan bahagianku, dan kalau engkau kalah, engkau tak perlu beri apa-apa. Sama macam situasi yang saya sebutkan tadi, ada sebahagian, kalau ada dua peserta, seorang saja yang mengeluarkan duit untuk dijadikan hadiah, manakala peserta yang kedua tidak memberikan apa-apa. Jadi dalam hal ini masih tidak dikira sebagai judi, sekiranya hanya sebelah pihak ataupun tidak semua peserta memberikan wang hadiah untuk wang dijadikan sebagai hadiah. Jadi untuk situasi ini juga tidak dikira sebagai judi. Okey, dalam situasi yang seterusnya, apabila hadiah ditaja oleh semua peserta, contohnya ada dua peserta yang menyertai pertandingan itu dan dua-dua peserta memberikan wang ataupun membayar yuran, dan wang itu ataupun yuran itu dijadikan sebagai hadiah, maka ini telah menepati ciri-ciri judi kerana semua peserta bertaruh. Jadi dalam hal ini kedua-duanya telah terlibat dalam judi dan ini adalah diharamkan. Walau bagaimanapun, ada sebahagian ulama berpendapat, dan ulama tersebut mengeluarkan satu konsep yang dinamakan sebagai muhallil, yang menghalalkan. Apakah itu konsep muhallil? Konsep muhallil ni ada nasnya, ada dalilnya, ada hadis Sa'id bin Musayyib, yang di mana konsep muhallil ni adalah sebagai contoh kita ada 3 orang peserta, dan dalam 3 orang peserta tu hanya 2 orang sahaja yang memberikan wang ataupun bertaruh. Memberikan wang, bukanlah bertaruh, memberikan wang untuk dijadikan sebagai hadiah, manakala orang yang ketiga tidak mengeluarkan apa-apa bayaran untuk bertanding. So maknanya ada 1/3 daripada peserta tidak membayar apa-apa untuk bertanding, dan peserta itu layak untuk bertanding. Maksudnya memang dia berkelayakan dan dia berkemampuan untuk bertanding dengan 2 orang yang lain. Jadi dalam hal ini orang yang ketiga tu, orang yang tak bayar apa-apa tu, dinamakan sebagai muhallil. Jadi disebabkan adanya orang yang ketiga itu menyebabkan pertandingan itu tidak dikira sebagai judi. Kerana ada satu peserta ataupun 1/3 peserta tidak membayar apa-apa. Jadi ini adalah satu jalan keluar yang dikeluarkan oleh sebahagian ulama. Jadi pertandingan, kalau 1/3 peserta tidak membayar apa-apa, hanya 2/3 yang membayar sesuatu untuk dijadikan sebagai hadiah, maka untuk situasi ini tidak dikira sebagai judi. Okey, itu dalam konteks pertandingan. Okey, untuk ada konteks yang lain, contohnya kita di pasar raya, kita membeli sebuah baju. Kita beli sehelai baju, and then contoh kita bayar baju tu RM100, dan kita berpeluang menyertai pertandingan
menyertai pertandingan yang di mana ada cabutan bertuah. Dan untuk menyertai cabutan bertuah itu kita perlu bayar RM10. Adakah itu dikira sebagai judi? Saya ulang balik, sekiranya contoh kita membeli sehelai baju bernilai RM100, kemudian dengan pembelian itu kita berpeluang menyertai pertandingan ataupun cabutan bertuah. Tetapi untuk menyertai cabutan bertuah itu kita perlu membayar RM10. Jadi bayaran RM10 itu kita akan kiranya sebagai judi. Kerana RM10 itu kita tengok balik ciri yang kedua, ciri-ciri judi. Ciri yang kedua adalah di mana kita terlibat dalam risiko untung dan rugi. Jadi bila mana kita letak RM10 itu untuk cabutan bertuah, kita berisiko untuk hilang RM10 itu, dan kita ada kemungkinan untuk menang cabutan bertuah itu. Contohnya cabutan bertuah itu dapat menang kereta contohnya. Jadi di situ ada unsur risiko untung dan rugi. Jadi ia menepati ciri judi. Jadi kita perlu elakkan menyertai cabutan bertuah seperti itu yang perlu kita keluarkan duit, dan duit tu boleh jadi kita untung ataupun kita rugi. Okey. Contoh yang lain apabila yang saya boleh ambil dari contoh situasi yang ada, contohnya ada syarikat yang menganjurkan makan malam. Dia anjurkan makan malam, dan makan malam tu kita kena bayar lah RM60. Contoh, kita bayar RM60 untuk satu seat makan malam. Bayar RM60. Kita pun bayar je RM60. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya RM60 tu dah dinyatakan oleh pihak penganjur ataupun syarikat bahawasanya RM30 daripada RM60 itu, maksudnya separuh pembayaran akan dijadikan sebagai hadiah cabutan bertuah. Jadi kita dah bayar RM30 untuk cabutan bertuah, dalam keadaan sebenarnya kita datang hanya untuk makan malam. Jadi sekiranya pihak penganjur telah menyatakan RM30 itu dijadikan sebagai wang ataupun hadiah untuk cabutan bertuah, makanya kita telah pun terlibat dalam satu elemen judi. Kerana RM30 itu kita boleh hilang ataupun kita boleh menang hadiah cabutan bertuah. Jadi hati-hati dengan apa-apa pembayaran yang kita buat supaya kita jauh daripada dosa judi. Dan contoh yang lain, contoh kita macam saya dan kawan-kawan, contohnya saya kata dekat kawan saya nak main badminton dengan dia. Kalau saya menang, saya belanja dia. Kalau saya kalah, saya akan belanja dia. Kalau dia kalah, dia tak payah bayar apa-apa. Jadi untuk hal ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, hanya saya yang mengesyorkan atau menaja hadiah pertandingan. Tetapi dia kalau kalah, dia tak perlu buat apa-apa. Dalam hal ni dibenarkan kerana hanya saya saja yang mengeluarkan. Dia perlu semua peserta untuk berjudi barulah dikira sebagai judi. Okey, contoh yang lain, ada satu pertandingan yang semua orang bayar juran, semua orang keluarkan duit, tetapi duit itu semuanya digunakan untuk pengurusan, tidak dijadikan sebagai hadiah. Jadi dalam hal ini, duit yang kita bayar sebagai wang yuran pertandingan itu tidaklah dikira sebagai judi, kerana duit itu tidak dijadikan sebagai hadiah. Duit itu dijadikan sebagai untuk menampung kos pengurusan pertandingan itu, dan boleh jadi hadiah itu disponsor oleh pihak ketiga dan sebagainya, maka itu dibenarkan. Kerana duit itu tidak dijadikan sebagai hadiah, tetapi dijadikan sebagai satu jumlah yang perlu untuk menanggung kos pertandingan. Okey. Contoh yang lain, contoh peraduan. Macam peraduan tadi, kita memasuki satu peraduan kerana kita telah layak setelah kita membeli barang. Contohnya kita, macam saya beli baju tadi kan, beli baju RM100,
dan dengan pembelian baju tu kita layak menyertai cabutan bertuah. Macam contoh tadi, saya beli baju dan saya layak, tetapi saya kena bayar RM10. Tapi untuk situasi ini, saya beli baju RM100 dan dengan pembelian tu saya berpeluang menyertai cabutan bertuah. Dan saya berpeluang tanpa perlu mengeluarkan apa-apa duit. Jadi dalam hal ni, ia tidaklah dikira sebagai judi kerana saya tak keluar apa-apa duit pun untuk menyertai pertandingan tersebut. Saya hanya buat pembelian baju yang di mana saya dah keluarkan RM100 dan saya dapat baju. Jadi RM100 tu bukanlah satu bentuk perjudian kerana RM100 tu memang saya dapat baju saya. So RM100 tu dengan baju dah selesai, pertukaran baju dan duit. Dan dengan pembelian tu saya berpeluang menyertai cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah tu saya tak perlu keluarkan duit apa-apa, dan itu dibenarkan kerana tidak ada unsur keluar duit yang boleh menjadikan sebagai judi. Okey, ada contoh yang lain yang saya dapati. Contoh pihak masjid membuat cabutan bertuah untuk menentukan siapa yang layak untuk pergi ke umrah. Misal kata ada satu masjid, dia buat satu kotak yang di mana dia akan buat cabutan bertuah. Jadi caranya macam mana? Dia buat konsep sesiapa yang menderma layak dicalonkan untuk dapat hadiah umrah. So maksudnya, contohnya saya menderma RM1, jadi saya ada satu nama saya dalam tabung tu, dalam tabung cabutan bertuah tu. So diguna pakai istilah menderma. So siapa-siapa nak join boleh derma beberapa ringgit dan nama dia akan ada dalam tu lah, dalam kotak tu untuk dicabut, untuk dijadikan sebagai pemenang untuk diberikan hadiah umrah. Jadi dalam konsep ni, walaupun berlaku di dalam masjid, walaupun diistilahkan sebagai derma, tetapi hakikatnya ia tetap dikira sebagai mengandungi elemen judi, walaupun dinamakan sebagai derma. Kerana orang yang berderma tu, dia bukan derma sebab dia nak derma, dia derma tu sebab dia nak menang umrah. Jadi disebabkan niat dia macam tu, dia derma sebab dia nak menang umrah, jadi dia dah mengeluarkan wang dia untuk ditaruhkan di dalam tabung tu, dan boleh jadi dia menang, boleh jadi dia tak dapat lah, tak dapat hadiah umrah tu, dan dia dah rugi duit yang dia dermakan tu, yang derma yang memang dia nak derma untuk dapat menang tu. Dan duit-duit yang ada dalam tu dijadikan sebagai hadiah untuk disponsor orang yang menang cabutan tu untuk pergi ke umrah. Jadi walaupun disebutkan sebagai derma, tetapi kita kena tengok hakikat bagaimana sesuatu proses tu berjalan. Jadi dalam kaedah fiqh, yang diambil kira adalah kontrak tu sendiri, iaitu tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lafaz semata-mata. Jadi arak pun, kalau kita panggil arak tu sebagai air, arak tu tetaplah arak kerana arak itu memabukkan. Kita tukarlah nama apa pun, tetapi bila mana arak tu arak, jadi dia tetap haram. Begitulah konsepnya. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan judi. Jadi untuk itu kita selepas ini perlulah lebih berhati-hati dengan muamalah seharian kita, interaksi kita dengan manusia yang lain, supaya kita jauh daripada dosa judi. Jadi kita telah selesai dua elemen yang diharamkan di dalam berkontrak. Yang pertama adalah riba, dan yang kedua adalah judi. Jadi saya akan masuk sedikit untuk elemen yang seterusnya, iaitu elemen gharar. Elemen gharar. Jadi untuk mukadimahnya, kita di Islam menggalakkan kita bermuamalah ataupun berinteraksi dengan manusia atau berurus niaga dengan manusia yang lain dengan adil.
Jadi keadilan dalam interaksi ini bermaksud setiap pihak mendapat hak serta memikul tanggungjawab masing-masing berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kehadiran gharar ni akan menyebabkan kerugian yang berlebihan dan menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman. Jadi apa itu gharar? Gharar ni ada beberapa makna yang secara literalnya bermaksud bahaya ataupun pertaruhan ataupun penipuan ataupun memperdaya ataupun tidak mengetahui. Itu secara literal maksud gharar. Jadi gharar dalam konteksnya yang kita akan sebutkan adalah menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jual beli barang yang tak diketahui dan tak ditentukan dengan jelas sesuatu barang dagangan tersebut. Jadi jual beli barang yang tak diketahui dan tak jelas barang tu apa benda yang dijual tu, jadi itu sudah dikira sebagai gharar. Gharar ni dalam bahasa Melayunya kita boleh kata ketidakpastian. Menurut Dr. Wabah Az-Zuhaili, gharar ni adalah satu pertaruhan berkenaan kewujudan sesuatu barang yang tidak jelas dan tak kukuh, boleh jadi wujud ataupun tidak. So barang tu kita tak tahu pun wujud ataupun tidak. Jadi bila mana kita tak tahu kewujudan barang itu, sudah ada elemen gharar. Gharar ni elemen ketidakpastian, risiko ketidakpastian. Okey. Jadi bagi memastikan tidak wujud gharar ataupun keraguan dalam kontrak, jadi syarat-syarat seperti berikut mesti ada untuk pastikan tidak ada unsur gharar ataupun unsur keraguan ataupun ketidakpastian. Yang pertama, kita kena tahu, kita kena ada pengetahuan yang memadai. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Kalau kita nak beli telefon, kita tahu telefon tu macam mana secara umumnya. Kita tahu okey itu telefon. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi. So kita tahu kalau kita nak beli telefon tu, kita kena tahu spek dia macam mana, berapa RAM dia, berapa dia punya kamera dan sebagainya. Itu kita tahu spesifikasi dia. Yang ketiga, kita kena tahu sifat dia. So kalau kita beli telefon warna merah dan memang telefon tu warna merah, itu yang ketiga. Yang keempat, kuantiti. Kalau kita beli satu telefon, memang kita dapat satu telefon. Dan yang terakhir adalah kebolehan untuk diserahkan atau diterima. Jadi kalau kita beli telefon, kita memang boleh dapat telefon tu dan orang tu boleh serahkan kepada kita. Bukan satu benda yang mustahil untuk diserahkan. Kerana ada benda-benda yang mustahil untuk diserahkan. Jadi bila mana benda-benda tu mustahil untuk diserahkan, maka sudah ada elemen gharar ataupun ketidakpastian dalam kontrak jual beli itu. Jadi menurut Sanhuri menyatakan poin yang sama, bila suatu benda yang tidak tahu wujud atau tidak ataupun boleh diserah kepada pembeli ataupun tidak, ia dah dikira sebagai gharar. Dan jika suatu barang itu tidak tahu kedudukannya pada masa akan datang. So kalau barang tu di masa akan datang tidak boleh diserahkan, ataupun kita tak tahu boleh serah ataupun tidak, sudah dikira sebagai gharar. Jadi kesimpulan maksud gharar ni adalah satu benda yang bahaya, yang mengandungi pertaruhan, menipu dan memperdaya orang lain, dan dia mengambil harta orang secara salah. Maksudnya dia menjual barang yang tak jelas, menyebabkan orang yang beli itu pun dapat benda yang tak sepatutnya yang dia dapat. Itu secara umumnya apa itu gharar. Okey, di dalam Al-Quran tidak disebut secara jelas tentang gharar, tetapi ada satu ayat umum yang menyentuh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya berdaganglah sesama kamu dengan saling redha meredai. Jadi gharar ni adalah satu bentuk yang dilarang kerana dia memakan harta orang lain dengan cara yang salah.
Dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman wailul lil mutaffifin, dan celakalah bagi mereka yang terlibat dengan penipuan. Okey, ada beberapa jual beli pada zaman Nabi SAW, pada zaman jahiliyah, yang mengandungi unsur gharar ini. Okey, ini contoh jual beli gharar. Untuk contoh yang pertama, dinamakan sebagai jual beli al-hasah. Jual beli al-hasah. Jadi jual beli al-hasah ni macam mana? Contohnya seseorang nak beli tanah. So bila mana dia nak beli tanah, so penjual tanah tu kata, okey, kau ambil batu ni, kau ambil batu kerikil ni, kau campaklah batu tu sejauh mana yang kau boleh campak. So tanah yang kau nak beli ni, yang kau dah bayar ni, dia punya luasnya sejauh luasnya kau baling batu tu. So contoh kalau dia baling batu dekat je, dekat tu je lah tanah yang dia dapat. Dia dah bayar dah tadi, So dengan bayaran tu dia dapat tanah yang sikit lah. Kalau dia baling jauh lah, besar lah luas tanah dia yang dia dapat. Jadi ini adalah satu bentuk jual beli tanah yang mengandungi usul gharar. Jadi kita tak boleh nak buat macam tu. Kita bayar, lepas tu bagi orang tu baling je batu, sejauh mana yang dia dapat itulah yang dia akan miliki. Jadi ini dinamakan sebagai jual beli al-hasah, dan Nabi SAW melarang jual beli ini. Okey. Seterusnya, walau bagaimanapun kita boleh klasifikasikan gharar ni kepada dua. Kita ada gharar ringan ataupun gharar berat. Okey, gharar ringan ni apa? Gharar ringan ni adalah ketidakpastian yang tidak dapat dihindari kerana ia berkaitan dengan objek yang telah diterima sebagai kebiasaan sesuatu tempat. Okey, contohnya kita beli durian. So bila mana kita beli durian, kita biasanya kebiasaannya adalah kita beli, kita bayar, kita balik, baru kita buka lah durian tu, kita kopek durian tu. Jadi di sini masa kita beli tu, kita tak tahu pun berapa biji ada dalam tu, elok ke tak dan sebagainya. Tapi disebabkan jual beli ni telah diterima dan ketidakpastian itu adalah sangat kurang untuk menyebabkan seseorang itu rugi membeli durian tu. Jadi disebabkan itu, ini dinamakan sebagai gharar yang ringan, yang dibenarkan ataupun diharuskan di dalam Islam. Okey, dalam contoh yang lain, contohnya kita beli nasi campur. Harga sama, tapi cedokan tu setiap orang berbeza-beza. Kuahnya ada yang sikit, ada kuah banyak, ada mungkin lauknya lebih sikit, ada yang lebih banyak, tapi bayarannya sama. Jadi dalam hal ni turut dikira sebagai gharar yang ringan kerana kerugian yang ditanggung oleh penjual tu hanyalah minima, dan oleh sebab itu gharar itu dikira sebagai ringan saja, tidak menyebabkan kerugian yang jelas kepada penjual. Maka dia pun dah diterima dalam uruf kita, masyarakat kita. Jadi dalam hal ni ia dibenarkan di dalam Islam. Jadi gharar yang berat pula adalah ketidakpastian yang memang menyebabkan ada satu maklumat penting dalam kontrak tu hilang ataupun tiada. Okey, contoh yang biasa kita sebutkan adalah bila mana seseorang menjual buah yang belum masak dan buah tu masih ada di atas pokok. So buah yang di atas pokok tu, orang yang nak jual tu, dia tak boleh jual buah yang di atas pokok, kerana Nabi SAW, menurut Abdullah bin Umar, dia berkata Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya.
Jadi buah yang ada di atas selagi mana tak dipetik, kita tak boleh nak beli. Tetapi ada pengecualian, kita boleh jual je buah yang belum masak asalkan kita petik lah. Kita petik dulu baru kita jual. Jadi bila mana kita petik, orang yang nak beli tu dia boleh tengok buah tu macam mana. Jadi itu ada pengecualian. Okey, contoh gharar besar yang lain adalah ada satu akad yang dibagi sebagai bai' habl al-hablah. Bai' habl habalah ni adalah apabila seseorang menjual anak haiwan di dalam perut ibunya secara bertangguh. Maksudnya orang tu dia ada unta, penjual tu dia ada unta dan unta tu ada anak dalam tu, dia bunting, ada anak unta. Dan penjual tu dia bukan jual unta tu, dia jual anak unta tu. So jualan ni tidak dibenarkan kerana kita tak tahu pun sama ada anak unta tu lahir sihat ataupun lahir ataupun gugur dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi jual beli ini dilarang. Jadi jual beli anak haiwan yang masih dalam kandungannya tidak dibenarkan kerana ketidakpastian dia sangat jelas dan kerugian yang akan ditanggung oleh pembeli sangatlah besar kerana boleh jadi anak tu dia mati terus selepas dilahirkan, maka kerugian yang besar berlaku. So ini dikira sebagai ketidakpastian yang besar. Jadi ada satu kes viral baru-baru ni, taklah baru, beberapa bulan sebelum ni, mana ada konsep ataupun kaedah cedok-cedok dalam live TikTok ataupun live Instagram. Jadi cedok-cedok ni dia ada beberapa isu. Yang pertama, pelanggan tidak boleh memilih barang-barang yang biasanya boleh pilih. Okay, dalam konteks cedok-cedok yang ada sekarang, penjual akan lambakkan produk-produk kosmetik dalam satu bekas dan dia akan cedok. Contoh orang tu bayar RM5, so dia akan cedok lah, cedok yang produk kosmetik tu. Jadi masalahnya kat sini adalah bila mana pelanggan tidak boleh memilih barang-barang yang biasanya boleh pilih. Produk kosmetik kita akan pilih satu persatu. Dia bukan macam kita beli kacang kita cedok. Tapi barang kosmetik bukanlah barang yang biasanya dicedok. Jadi bila mana berlakunya benda sebegitu, dia boleh ada satu elemen gharar kerana boleh jadi cedokan RM5 sebenarnya bernilai RM30. Dan boleh jadi cedokan RM30 sebenarnya produk kosmetik yang dapat hanyalah RM5. Jadi ia ada satu bentuk ketidakpastian dalam jual beli. Jadi cedok-cedok yang berlaku, cedok-cedok yang dibenarkan biasanya adalah cedok kita beli tepung ke dan sebagainya, kita timbang dan kita bayar. Bukannya barang-barang yang tak sepatutnya dicedok-cedok, yang sepatutnya kita beli satu-satu tetapi dicedokkan. Dan di situ ada bukan saja elemen ketidakpastian tetapi ada elemen judi. Kalau kita bayar RM5, kita dapat barang harga RM30. Ataupun kita bayar RM30, kita dapat barang yang hanya berharga RM5. Jadi ini keluar daripada uruf kebiasaan kita dan kita sepatutnya mengelakkan daripada terlibat dalam jual beli tersebut. Okey. Yang terakhir, ada dua jenis jual beli yang berlaku dalam zaman Nabi. Tadi kita ada sebut satu jual beli al-hasah, dan yang seterusnya kita panggil sebagai al-munabadzah. Al-munabadzah ni macam mana? Munabadzah ni apabila seseorang itu berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian-sekian, tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kita pergi kedai baju, ada pembeli tu. Contoh saya nak beli baju sebagai penjual, saya kata saya pembeli nak beli baju, saya kata dekat penjual, okey penjual, kamu campak je baju mana-mana pun aku akan beli. Aku tak nak tengok baju apa, tapi aku nak beli baju. So penjual campak je baju,
So baju apa yang dicampak oleh penjual, pembeli akan beli. So ini jual beli yang dipanggil sebagai jual beli al-munabazah, dan ia sudah pun dilarang oleh Nabi SAW kerana ada kusur ketidakpastian yang jelas, walaupun ada elemen redha meredai di antara kedua pihak. Okey, itu jual beli al-munabazah. Ada jual beli yang lain, jual beli yang dipanggil sebagai al-mulamasah. Al-mulamasah yang di mana orang yang menjual tu akan berkata, aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. So jual beli ini, contoh pembeli datang, kalau dia tersentuh ataupun kalau dia sentuh satu baju tu, automatik dia dah beli baju tu, padahal dia baru sentuh. So jual beli ini juga dilarang oleh Nabi SAW kerana kita tak dapat nak tengok betul-betul macam mana yang kita sentuh tu. Sebenarnya kita nak tengok dia punya spesifikasi, dia punya sifat dan sebagainya, tapi bila mana kita sentuh terus jadi jual beli, maka benda ni mengandungi elemen ketidakpastian dan dia telah diharamkan secara jelas oleh Nabi SAW. Jadi mungkin itu saja daripada saya. So kita telah lalui 3 elemen yang merosakkan akad. Yang pertama riba, yang kedua judi, dan yang ketiga gharar. Jadi marilah sama-sama kita berdoa semoga kita diberi pengetahuan dan diberi kesedaran agar kita jauh daripada terlibat daripada tiga-tiga elemen ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.